setuju untuk membentuk perpaduan di Malaysia sebabnya dengan adanya perpaduan, ekonomi kita akan meningkat. Okey, dengan adanya perpaduan, keharmonian, keselamatan kita terjaga, tidak tergugat dengan mana-mana agenda kezaliman, tidak tergugat dengan mana-mana kuasa besar di negara lain. Jadi perpaduan inilah dapat menyatukan hati kita menentang semua itu. Okey. Jadi itu saya setuju. Yang kedua, kerana perpaduan ini juga dapat meningkatkan tahap pemikiran masyarakat di Malaysia. Sebagai contoh, dalam aspek politik, perpaduan ini sangat dititik beratkan dengan mereka ini, dengan para ahli politik ini memikirkan cara bagaimana nak hadirkan perpaduan ini, bagaimana nak wujudkan perpaduan ini. Sejurus dengan itu, cara pemikiran masyarakat di Malaysia ini semakin meningkatlah, sebab semakin banyak kita memikirkan tentang perpaduan ini, pemikiran, daya fikiran kita akan meningkat, perpaduan juga akan meningkat. Justru itu penyatuan di antara hati-hati masyarakat di Malaysia ini juga meningkat. Itu. Kepentingan perpaduan dari segi pendidikan ini saya kira ia amat penting kerana pendidikan di Malaysia juga banyak sistem-sistem yang telah dilaksanakan. Pada zaman dahulu, kita lepas daripada peristiwa hitam Malaysia 13 Mei, sekolah-sekolah telah dipecahkan secara vernacular. Melayu dengan Melayu, Cina dengan Cina, India dengan India. So, di sini kita dapat lihat bahawa ada satu resis yang mana mereka ini tidak mahu bercampur aduk demi untuk bersatu hati ke arah perpaduan negara. Jadi kepentingan yang pertama adalah walaupun sistem persekolahan kita adalah sebagai kurikulum yang sama, bahasa saja yang berbeza, tetapi perpaduan, penyatuan itu antara kaum itu sangat penting. Jadi kepentingan yang pertama adalah sistem persekolahan perlu sama bagi semua kaum. Jadi ini tidak ada berat sebelah kaum ni, kaum ni yang dipentingkan banyak. Okey, jadi itu yang pertama. Sistem persekolahan sama rata bagi semua. Okey. Di samping kita mengangkatlah, kita menjaga tata tertib, kita menjaga isu-isu yang besar yang memang Malaysia dah letakkan piagamnya. Okay, yang kedua, bahasa kebangsaan di Malaysia ini seperti yang kita tahu adalah bahasa kebangsaan Malaysia. Itulah bahasa pengantar yang utama. Yang ketiga adalah kurikulum juga perlu sama. Bukanlah kita bagi tahu Melayu perlu belajar subjek ini dan kaum lain perlu belajar subjek lain. Oh tidak. Jadi kurikulum perlu kita samakan dengan kita menjaga dan kita merancang apa aktiviti yang membolehkan ketiga-tiga kaum ini bersatu, yang membolehkan ketiga-tiga kaum ini tidak berpecah belah, yang menyebabkan perpaduan antara pelajar juga semakin meningkat. Yang pertama sekali, saya sebagai netizen, dalam perpaduan ini haruslah kita angkat, haruslah kita bimbing supaya negara kita dapat meningkatkan tahap perpaduan. Okey. Yang pertama,
apa yang saya boleh buat adalah saya tidak menyebarkan perkara-perkara yang boleh membawa kepada krisis dalam negara ini. Sebagai contoh, kezaliman, sebagai contoh penaklukan yang akan menyebabkan silaturahim hubungan antara kaum di Malaysia ini akan jatuh, seterusnya keharmonian akan tercemar. Jadi dalam mengekalkan perpaduan ini juga, saya boleh menyebarkan berita-berita yang positif, berita-berita yang memberi satu impak kepada perpaduan negara dengan menghantar poster-poster, hantar kata-kata, kata-kata hikmat, kata-kata mutiara para tokoh, supaya ini dapat menginspirasikan kita untuk kita jadikan perpaduan ini adalah suatu teras kepada kejayaan negara. Itu sahaja. Tahap perpaduan ni agak tinggi lah sebab negara kita ni memang berbilang kaum. Maksudnya perpaduan adalah sangat wajib. So di mana-mana kita pergi, perpaduan akan kekal. Cabaran-cabaran yang akan dihadapi di negara kita yang berkenaan adalah berkenaan perpaduan adalah nombor satu, keselisihan faham. Sebab berbilang kaum ni, diorang punya cara fikiran adalah lain. Maksudnya kadang akan salah faham apa yang diorang nak sampaikan, lalu akan munculnya pergaduhan ke atau salah faham antara kaum. Ini sentiasa berlaku dalam social media sebab social media ni digunakan oleh ramai, and komen-komen yang salah atau yang salah faham oleh kaum lain mostly akan menimbulkan masalah antara perpaduan. Ini adalah salah satu cabaran yang akan dihadapi. Di negara kita ini, untuk memupuk nilai perpaduan antara kaum, kenalah berlaku sejak masa kecil, iaitu sejak sekolah rendah sampailah ke college, pelajar yang akan belajar. Saya suggest di sekolah rendah ini, disebabkan ada sekolah berbilang kaum, contohnya STKT, STKC, diorang kenalah akan membawa pelajar-pelajar lawat ke contohnya SJK kebangsaan untuk jumpa dan bergaul dengan pelajar kaum lain. Di sekolah menengah, apabila pelajar baru akan masuk ke sekolah menengah ini, diorang baru jumpa pelajar berbilang kaum, and kenalah ada orang kena guide diorang cara bergaul dengan orang and cara interaksi dengan pelajar-pelajar lain. Same goes to college, sebab college ni semua berbilang kaum, and pelajar ni kenalah matang semasa bergaul, and ini adalah salah satu caranya.